Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini saya akan membincangkan tajuk SNR. Mungkin ramai yang ternanti-nanti tajuk SNR. Okey, sebelum saya masuk kepada tajuk SNR, saya ingin memperkenalkan dahulu apa yang dikatakan dengan trend. Sebab SNR ni dia sebenarnya berkait rapat dengan trend. Okey, pertama sekali saya tunjukkan ini ialah uptrend. Boleh ke ini sebagai uptrend? Okey, ini adalah uptrend Dengan kata lain adalah upward ataupun bullish. Okey. Boleh mana-mana pun boleh. Kalau kita nak cakap upward pun boleh, kita nak cakap bullish pun boleh, kita nak cakap uptrend pun boleh Jadi benda yang sama. Tetapi bila berlaku uptrend, dia tidak akan naik seperti ini. Dia mesti naik dalam bentuk wave. Dia naik sedikit dahulu, kemudian dia turun, dan kemudian dia naik, kemudian dia naik, okey, kemudian dia turun, dan kemudian dia naik semula. Ini yang kita katakan dengan uptrend. Market untuk naik daripada bawah ke atas, dia akan melalui peringkat ada penurunan sedikit, dan kenaikan ini kita namakan dengan impulsif. Okey, kena tahu yang ni adalah impulsif. Okey, impulsif. Dan penurunan dia yang sedikit ini kita katakan dengan nama korektif. Macam mana saya nak tulis? Okey, korektif saya tulis dengan warna lain lah, biru. Dan ini lagi satu impulsif, dan ini lagi satu korektif. Nampak tak? Jadi yang panjang ni ada impulsif, dan yang pendek ini adalah korektif. Jadi apa yang kita katakan dengan SNR? SNR itu ialah di mana puncak. Okey, saya tandakan SNR ialah puncak. Bila saya sebut puncak, ia adalah resisten dan dasar. Bila saya sebut dasar, dia adalah support. Kemudian
kita jumpa balik dengan puncak. Puncak ini adalah resisten yang kedua. Ini resisten yang pertama. Lepas tu dia jumpa support dan dia jumpa resisten yang kedua. Kemudian dari sini turun mencari balik kawasan resisten tadi. Okey. Jadi apa yang berlaku di sini, kita namakan dia dengan nama RBS. Nampak? Ini adalah RBS, iaitu resistance become support. Asal dia adalah resistance, kemudian berlaku breakout dan akhirnya membentuk resistance become support. Kemudian dia menjadi support. Asal dia resistance. Nampak? Dengan jelas. Itu yang kita katakan dengan SNR. Dan di sini berlaku breakout. Kemungkinan akan ada SRBS yang baru di sini. Nampak? Resistance become support, ataupun dia breakout di situ mencari support di sini. Itu adalah market uptrend. Bagaimana pula dengan market downtrend, ataupun up, ataupun downward, ataupun bearish? Sama juga. Dia tak boleh terus turun. Dia mesti melalui peringkat yang macam ni. Dia ada korektif dan dia continue dengan impulsif. Kemudian ada lagi korektif, dan seterusnya dia continue dengan impulsif. Okey, seterusnya kita jumpa di sini ialah dasar. Bila kita sebut sebagai dasar, dia adalah support. Dan kemudian kita mencari puncak tertinggi semasa korektif, yang itu kita kenali sebagai resistance. Kemudian price breakout dan turun melepasi support tadi, mencari support yang baru, dan kemudian naik menjadi resistance. Asal dia adalah support, berlaku breakout di sini dan menjadi resistance. Ini yang kita namakan dengan SBR, ataupun support become resistance. Daripada sini price turun dan sampai di kawasan support di sini, mungkin berlaku breakout dan mungkin daripada sini dia naik. Okey, itu adalah trend yang kita nampak dengan resistance ataupun support. Apa yang saya cuba untuk beritahu di sini ialah di mana tempat untuk kita mencari peluang entry yang sebenarnya. Peluang entry kita adalah di kawasan sini sebenarnya, yang kita namakan dengan SBR, ataupun kalau market menaik, kita cari di kawasan RBS. Kalau market menaik, kita cari dekat kawasan RBS. Okey, di sini adalah RBS Jelas
nampak kita terpaksa menunggu untuk mendapatkan satu RBS. Nampak? Okey, kita menunggu, tetapi kita tak perlu risau kerana penantian kita itu sangat-sangat berbaloi, sebab kita tahu kita akan mendapat profit daripada situ. Breakout yang berlaku dekat sini adalah kekuatan ataupun kita katakan dengan confirmation kepada trend itu sendiri. Kita tahu trend itu adalah bullish, dan bila kita jumpa dengan RBS, itu adalah tempat untuk kita membuat buy. Daripada sini kita buat buy dan kita TP dekat kawasan resistance sini. Nampak? Macam tu juga dengan bila market downtrend. Market downtrend, kita mencari SBR. Penantian ini sangat-sangat berbaloi kerana kita boleh mendapat profit daripada sini, dan kita punya TP adalah support dekat sini. Okey, itu adalah sedikit sebanyak mengenai trend yang saya cuba kaitkan dengan SNR. Kita pergi kepada real chart supaya nampak lebih jelas. Okey. Okey, ini adalah real chart yang kita nampak dengan lebih jelas di sinilah. Okey. Kita nampak pertama sekali di sini adalah support. Saya lukiskan support. Nampak? Dan kemudian dia jumpa satu resistance di sini. Okey, dan kemudian price itu turun balik di kawasan ini. Di kawasan ini sampai kawasan ini, dan dia naik. Mencari resistance yang baru. Okey, yang ni mungkin dia touch balik support. Jadi saya tak nak lukis yang tu. Saya nak buat resistance yang baru. Okey, ni resistance yang baru. Dia naik sampai sini, dia turun balik dekat tempat yang sama sebab dia dah touch, dan dia naik. Dan kemudian dia turun lagi untuk kali ketiga di kawasan support sini, dan dia berlega-lega di kawasan ini dan berlaku breakout. Dia tak sampai kawasan resistance ni, tapi saya punya perkiraan dia dah masuk dalam zone lah. Zone resistance tu dia dah masuk, dan dia turun balik di sini. Nampak? Okey, ini adalah resistance, dan ini juga adalah resistance, dan sekarang resistance di sini sudah bertukar menjadi support. Nampak? Jadi ini yang saya katakan dengan support, resistance become support ataupun RBS. Jelas? Dan bila kita jumpa RBS, kawasan RBS, macam mana cara kita untuk jumpa? Ialah dengan wujudnya CRS. Nampak ni? CRS pin bar berada pada SNR. Nampak? Dia reject dalam kawasan SNR tu, dan dia membentuk resistance become support daripada situ. Jadi sekiranya kita buat buy, daripada kawasan sini, memang potensi dia sangat-sangat banyak. Nampak? Banyak kan potensi dia. Kalau kita ambil sampai resistance yang terdekat pun, daripada sini resistance yang terdekat kita cari. Okey, mungkin daripada sini dan 2 layer. Okey, sampai resistance terdekat ada 27 pip. Dapat 27 pip. Itu cara untuk kita mendapatkan
entry yang sebenarnya. Okey, seterusnya berlaku breakout dan dia mencari resisten, menjadi resisten yang baru di sini. Kemudian dia turun dan datang di kawasan sini. Apa yang berlaku di sini ialah di sini resisten, berlaku breakout dan di sini menjadi support. Ini adalah RBS. Nampak? Okey, jadi di sini kalau kita buat entry berdasarkan signal-signal yang ada di sini dan juga RBS ini, kita TP di kawasan ini, di kawasan resisten yang terdekat, kita memang dah dapat profit. Nampak tak? Dengan jelas 67 pip. Senang-senang. Hanya berpandukan kepada SNR sahaja. Itu yang saya cuba tonjolkan. Okey, itu adalah mengenai resisten, support, RBS, SBR. Okey, yang ini yang saya katakan sebagai korektif, dan kenaikan ini saya namakan sebagai impulsif. Dan dia berlaku sedikit korektif dan mungkin akan berlaku impulsif lagi. Okey, sampai setakat itu ini adalah impulsif dan ini impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif. Nampak dengan jelas dekat situ saya tunjukkan. Dan kita tengok apa yang berlaku. Nampak? Dia masih lagi menyambung pendakian dia yang impulsif tadi. Dan ini saya tak tahu macam mana. Okey, Setakat ini ada setakat ini cuma pemahaman SNR, trend itu tadi, dan SBR dan RBS. Okey, ada cara mudah yang lebih senang untuk kita melihat di mana tempat-tempat yang berpotensi untuk kita katakan sebagai tempat yang berlaku U-turn ataupun breakout. Jadi SNR itu sendiri saya tunjukkan dalam bentuk zone. Okey, yang pertama sekali saya tandakan di sini. Okey, ini adalah satu garisan support dan saya ambil satu garisan di hujung, di kawasan low yang kita nampak ni, hujung ekor dia ni, dan saya warnakan. Okey, itu adalah satu zone yang agak tebal, sangat tebal. Jadi zone itu saya namakan sebagai zone support. Jadi dia nak melepasi tempat ni bukannya senang sebab dia tebal. Nampak? Satu kali kena, dua kali kena, tiga kali tak boleh nak tembus. Sebab ini adalah satu zone yang sangat kuat. Okey, kemudian saya ambil dekat kawasan sini dan puncak dia di sini, puncak high dia ni, dan saya cuba gariskan dan saya warnakan. Okey, itu adalah zone. Okey, saya makan sikit sebab saya ada satu lagi garisan di sini. Okey, di hujung sini kena dan itu saya katakan sebagai zone resistance become support di sini. Nampak? Resistance become support. Dan saya gariskan di sini harga close dan open di sini. Kemudian saya hujung shadow ni
dan saya warnakan supaya nampak. Okay, nampak dekat kawasan sini dia berubah arah. Nampak? Jelas dia turun masuk dalam zon ni, dan dari sini nampak jelas dia nak berubah arah. Okey, dan di sini saya ambil di hujung shadow, dan saya ambil sekali dengan hujung shadow di sini. Okey, ini adalah kawasan yang dia kena tembus. Sekiranya dia tembus, dia akan pergi lebih jauh, sebab ini adalah breakout daripada zone resistance. Nampak? Jadi ini adalah zone-zone SNR yang saya lukis. Okey, nampak? Bila dia nak melepasi zone, mesti dengan candlestick yang besar. Kita semula daripada sini nak melepasi zone, dia tak boleh dengan candlestick yang kecil-kecil macam ni. Dia mesti dengan candlestick yang agak besar. Dan bila berlaku rejection, dia nak kembali nak menembusi zone yang ni tadi, mesti dengan candlestick yang besar juga. Dia tak ada maknanya dia nak tembus dengan candlestick yang kecil-kecil, tak ada. Okey, sama juga dia nak naik, nak tembus balik dengan candlestick yang besar. Dan daripada sini dia nak turun, nak tembus balik zone ni, tapi guna candlestick kecil-kecil, mana nak lepas kan? Tak boleh, dia mesti kena candlestick yang besar baru dia boleh tembus. Jadi tak boleh lepas, dia naik daripada sini. Nampak ada candlestick besar, dua candlestick besar, dan dia boleh naik. Dan di sini cuba untuk turun, tapi candlestick yang nak turun ni kecil dan keluar yang besar juga. Nampak? Dia nak tembus yang atas ni dengan candlestick kecil, boleh ke? Tak boleh. Kalau kita nampak candlestick tu kecil dan zone itu tebal macam ni, kita tahulah dia tak akan lepas, dan dari situ dia turun. Nampak? Okey, itu adalah satu cara untuk kita mengenal pasti titik-titik U-turn ataupun tempat-tempat yang berlakunya U-turn atau breakout berdasarkan kepada pemahaman candlestick dan juga zone-zone SNR. Okey, saya sudahkan dekat sini dahulu, dan kita akan bincangkan tajuk ini dekat dalam Facebook.